Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullah taala. Insya-Allah pada siri yang ke-67 ini kita akan masuk pada perbincangan yang baru, tajuk yang baru yang mana kita telah menyelesaikan perbincangan berkaitan dengan hukum tajwid yang besar. Dan sekarang kita akan masuk pada perbincangan selingan daripada tajuk tajwid, tapi tajuk ini merupakan satu tajuk yang sangat penting, iaitu tajuk wakaf dan ibtidak. Baik. Jadi kita akan masuk pada siri yang ke-67 berkaitan dengan hukum wakaf dan ibtidak. Wakaf ibtidak maksudnya hukum hakam berkaitan dengan cara memulakan pembacaan dan memberhentikan bacaan Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Babul waqfi wal ibtida'. Bab membincangkan berkaitan wakaf dan ibtida', yakni cara berhenti dan cara nak memulakan pembacaan Al-Quran. الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها ويعرفها. Sungguhnya yakni apa, wakaf dan ibtidak ni min ahammi abwab tajwid, antara tajuk yang penting dalam ilmu tajwid, maksudnya secara umumnya lah. Allati yanbaghi lil qari', yang mana mesti ataupun haruslah ataupun wajiblah bagi lil qari', bagi orang yang baca Al-Quran, ayyah tamma biha wa ya'rifha, mengambil perhatian padanya dan mengetahui akannya, yakni mengetahui akan wakaf dan ibtidak ni. Faqad warada anna sayyidina Aliyan radhiyallahu anhu su'ila an qawlihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Maka telah sampai telah warid, yakni telah warid ataupun daripada ni lah, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Ali ditanyakan berkenaan firman Allah Ta'ala warattilil qur'ana tartila, yakni ayat Quran warattilil qur'ana tartila dan surah Al-Muzammil, yakni bacalah Al-Quran dengan tartil. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul waqfi, yakni makna ayat Al-Quran warattilil qur'ana tartila ialah tajwidul huruf, memperbaiki ataupun memperelokkan huruf. Maksud memperelok huruf ni maksudnya memperelokkan makhraj dan sifat-sifat hurufnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik. Wa ma'rifatul waqfi, dan mengetahui waqaf, yakni mengetahui waqaf ibtidak, mengetahui macam mana nak mula dekat mana, macam mana nak berhenti pada ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran. Wa huwa ay al-waqfu, yakni apa waqaf ni lah, cara nak berhenti Al-Quran ni. Hilyatut tilawah, ialah perhiasan bagi
bagi bacaan Al-Quran. Wa zinatul qari, maksud perhiasan bagi bacaan ni maksudnya bila kita berhenti cantik. Maksudnya makna pun akan cantik lah. Wa zinatul qari, dan perhiasan bagi pembaca Al-Quran. Yang ni orang yang membaca Al-Quran mengetahui apa, di mana nak bermula, di mana nak berhenti, maka bacaan dia bacaan yang elok, maka dia dikira sebagai pembaca yang pandai. Bukan setakat suara sedap je. Tak. Suara sedap tu bukan keutamaan. Keutamaan dia apabila kita membaca Al-Quran dengan berhenti dan memulakan pada tempat yang betul. Wa balaghut tali, dan apa jelas, maksudnya jelas pada bacaan tu. Jelas pada bacaan. Maksud jelas pada bacaan tu ialah bila kita berhenti pada tempat yang betul, makna pun akan betul. Jadi kita mengatakan, oh ini makna dia. Tapi bila kita berhenti pada tempat yang tidak betul, maka makna tak sampai. Wa fahmu al-mustami', dan fahamlah orang yang mendengar. Wa fakhrul alim, dan kebanggaan orang yang alim. Maksudnya orang yang mengetahui wakaf dan ibtida' ni menjadi kebanggaan orang yang alim. Saya tak tahu faham maksud dia. Wa bihi yu'rafu al-farqu bainal ma'nayain, dan dengannya, maksudnya dengan mengetahui waqaf dan ibtida' ni, yu'rafu, diketahui al-farqu bainal ma'nayain al-mukhtalifain, diketahui akan perbezaan antara dua makna yang berbeza. Maksudnya dua makna yang pelbagai. Baik. Wan naqidain al-mutanafiyain, dua penyataan, yakni dua penyataan yang bercanggah dan saling menafi. Sebab tu penting apa kita berhenti, maksudnya wakaf tidak ni, supaya kita tak mencampur adukkan perkataan dan tak mencampur adukkan makna. Wal hukmain al mutaghayirain, dan dua hukum yang berlainan. Ni bila kita baca-baca, kita silap berhenti. Kita sepatutnya kita berhenti dekat situ, tiba-tiba kita baca lagi, ataupun kita berhenti pada tempat yang tak sempurna makna lagi, maka apa? Akan menyebabkan kecacatan pada makna. Jadi makna tak sampai. Kita telah apa? Kita telah mencacatkan keindahan Al-Quran. Maka sangat penting bab wakaf dan ibtida' ni. Baik. Wa ilaika ta'arifu, dan makna bagi wakaf ibtida' ni. Maka Syekh Muhammad Shadiq Qamawi mendatangkan ta'rif ataupun definisi bagi wakaf dan ibtida'. Huwa lughatan, di sisi lughah ataupun di sisi bahasanya ialah al-kaffu wal habsu. Al-kaffu wal habsu maksudnya menahan. Yuqal awqaftu ad-dabbah ay habastuha, dan dikatakan aku menghentikan apa tungganganku. Ay habastuha, yakni aku menahan, maksudnya diikat apa tunggangan, unta ke kuda ke kan, keldai ke, di satu tempat kan, di tiang ke, di pokok kayu ke. Jadi itu makna dari segi bahasanya. Wasilahan qat'u as-sauti 'anil kalimati zamanan ma, iaitu memutuskan suara pada kalimah, pada kalimah di satu masa yang tertentu. Maksudnya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi kita potong suara kita. Kalau suara kita tak potong tu, maksudnya dia tak panggil potong suara lah. Tapi bila berhenti tu maksudnya potong suara kita pada satu kalimah. Pada Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti pada satu kalimah pada waktu yang tertentu. Pada waktu sekian-sekian ni, okey, kita berhenti dekat sini. Itu makna istilah dia. Yatanaffasu, dan sambungan lagi, yatanaffasu fihi al-qari,
dan mengambil nafaslah oleh al-qari' adatan, kebiasaannya, biniyati isti'na fil qira'ah, dengan niat untuk meneruskan lagi pembacaan, la biniyati al-i'radi anha, bukanlah niatnya untuk menghentikan bacaan. Okey, maksud kat sini apa dia? Bila dia baca tu, contoh Bismillahirrahmanirrahim, bukan maksudnya dia berhenti tu dia nak berhenti terus ataupun terus berhenti, tetapi niat dia ialah apa? Niatnya bila dia berhenti pada ayat tersebut, dia akan teruskan lagi. Sebab apa? Sebab kehabisan nafas. Bukti dia bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan ambil nafas baru lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti lagi, ambil nafas. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maksudnya setiap hentian tu bukanlah bermakna dia nak berhenti terus daripada bacaan, tapi hanyalah apa? Untuk mengambil nafas baru. Tu maksud maksud apa? Al-waqfu dari segi istilah. Baik. Kemudian musannif meneruskan lagi. Ni habislah dia punya takrif dia. Wa ya'ti fi ru'usil ay. Ni musannif menjelaskan dekat mana selalu orang wakaf ni. Wa ya'ti fi ru'usil ay, dan apa, wa ya'ti al-waqfu fi ru'usil ay, dan datanglah, maksudnya datanglah wakaf, maksudnya berlakunya wakaf itu fi ru'usil ay, pada kepala ayat. Kepala ayat tu yang nombor tu. Ru'usul ay tu maksudnya kepala nombor kan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, surah Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis nombor 1. Tu dekat nombor 1 lah, nombor 1 itulah kita panggil ru'usul ay, ra'sul ayah. Nampak wa awsatuha, ataupun di tengah-tengahnya ayat ni, di tengah-tengah apa ayat tersebut. Okey, contoh macam kita ambil sikit ayat yang panjang-panjang. Macam okey. Contoh macam dalam surah Fatihah, kita ambil yang mudah-mudah. Okey, dalam surah Fatihah, surah ayat yang ke-7 tu, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, dekat itu ayat yang ke-7. Jadi ayat tu ayat yang sempurna. Okey, ayat 7. Jadi ayat 7 tu kita tahu, bila nampak nombor 7 tu kita tahu itu ra'sul ayah, kepala ayat. Tapi ayat yang panjang tu terkadang orang apa? Tidak mampu untuk habiskan, kerana nafas tak cukup. Jadi kita berhenti dekat mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Dekat situ pun tak ada masalah kalau kita berhenti, sebab makna dia dah cukup. Okey. Jadi kita berhenti dekat situ. Maka dekat sini dipanggil apa? Al-waqfu. Jadi tak ada masalah nak berhenti di pertengahan sesuatu ayat yang mana tak sampai lagi apa? Tak sampai lagi ke kepala ayat tu. Dengan syarat apa? Dengan syarat makna dia cukup. Okey. Jadi dia kata tak ada masalah sini. Baik. Okey. Dikira juga sebagai wakaf. Baik. Wala budda ma'ahu minat tanaffus. Tidak dapat tidak padanya, yakni pada wakaf itu minat tanaffus, maksudnya bila wakaf kita nak sambung pula, ambil nafas baru. Sebab apa perlu ambil nafas? Untuk membezakan dengan saktah. Sebab saktah, makna saktah ni ialah apa? Al-waqfu bi ghairi tanaffus. Bi ghairi tanaffus. Berhenti tanpa mengambil patut apa? Walib tidak bi ghairi tanaffus. Al-waqfu al-waqfu fil kalimah atau ayah. Wa ba'da dhalika apa? Alif tidak bi ghairi tanaffus. Ini saya buat takrif saya sendirilah. Okey, secara mudahnya maksudnya berhenti kemudian apa? Kemudian bila kita nak mula balik selepas pada ayat tu, bi ghairi tanaffus, itu panggil as-saktah. Jadi orang yang bila dia berhenti satu ayat lepas tu dia tak ambil nafas, maka dia kira saktah. Jadi bacaan tu salah, kurang tepat. Sebab tu kita jangan tergopoh-gopoh dalam membaca Al-Quran. Jangan baca laju sangat.
Baca sederhana. Nampak Baik. Okey. Yang seterusnya musannif sambung lagi, wala ya'ti, dan tiadalah, maksudnya wakaf ini, fi wastil kalimah, pada pertengahan perkataan, wala fi mattasal rasman, dan tiadalah wala ya'ti al-waqfu fima ittasala rasman, dan tiadalah wakaf itu pada satu perkataan yang bersambung secara resamnya, yakni resam Usmani lah. Mithlu aynama yuwajjihu. Okey, macam mana ni nak faham ni? Baik. Okey, cara dia mudah dia. Baik, okey, yang pertama Syekh sebut apa? Wala ya'ti fi wastil kalimah. Tiadalah wakaf itu pada pertengahan kalimat. Okey. Memang kalau kita fikir secara logik, mana mungkin berhenti pada pertengahan kalimah. Sebab kalimah ni nak dapatkan maknanya, mestilah kita menyebut dengan sempurna. Okey, contoh kita kata, kita ambil satu perkataan. Kita ambil perkataan yang mudah. Okey, contoh alhamdu. Kan? Kita sebut alham, dal tak bunyi. Alhamd, saya tak bunyi dal. Sampai mim saja, dal hilang. Jadi wakaf yang sedemikian tidak boleh. Sebab apa? Dia tak sampai makna langsung. Sebab alhamdu tu segala puji, tak sampai. Itu contoh apa? Berhenti di pertengahan perkataan. Okey, wala fima ittasala rasman, dan tidaklah dan tak boleh juga berhenti pada satu perkataan yang bersambung. Maksudnya dia asalnya dua perkataan tapi bersambung. Bersambung tu sebab apa? Resam Usmani. Maksudnya apa yang Nabi dapat daripada Allah SWT, maksudnya daripada perantaraan malaikat Jibril, maka tulisan tersebut perlulah disambung. Contoh di dalam ayat Quran ni, contoh dia bagi sini, aynama. Aynama dekat situ apa? Berasal terdiri daripada dua kalimah. Iaitu aina dengan ma. Terdiri daripada dua lafaz. Orang panggil apa? Isim istifham kat situ. Isim istifham. Aina, apa, di mana? Ma itu apakah? Jadi kita tak boleh berhenti dekat ain, tapi kita mesti berhenti dekat mana? Ainama. Sekalipun dua perkataan itu, maksudnya gabungan itu terdiri daripada dua kalimah. Walaupun kita kata ain dah cukup maknanya, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dari segi resamnya dua perkataan ini bergabung, maka dekat situ tidak boleh wakaf padanya. Baik. Bi khilafis sakti wal qat'i, berbeza dengan saktah dan qat'i. Okey, apa makna sini? Maksudnya wakaf ni berbeza dengan saktah dan al-qat'u. Berbeza dengan as-saktu wal qat'u. Jadi dua jenis perkara ni, yakni saktah dan qat'u ni, dia termasuk dalam bab wakaf juga, tapi dia ada perbincangan yang lebih terperinci, dan insya-Allah kita akan bincangkan pada perbincangan yang akan datang pada siri yang ke-68 yang seterusnya selepas pada ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.